Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ni. Sahabat saya Ustaz Mio, nama abang tak ingat. Mio juga. Abang Syamad. Tuan-tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingat hampir setiap tahun Ramadan saya akan ada sini. Terima kasih atas jemputan. Halim yang panggil saya ni, Halim. Ya. Pada malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan nama-nama Al-Quran, nama-nama lain bagi Al-Quran yang selalu kita dengar, tetapi majlis-majlis begini, majlis kita mengulang kaji tentang agama kita. Sebenarnya kita tahu bahawa Al-Quran ini ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam di dalam bahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawatir, iaitu tidak mungkin orang yang menceritakan kepada kita berbohong atau menipu. Membaca setiap hurufnya adalah ibadah, bermula daripada suratul Fatihah hingga suratul Nas. Itu makna dan maksud Al-Quran. Seperti mana nama Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak, walillahil asmaul husna, dan Allah ada nama-nama yang husna, yang baik, menunjukkan bahawa kelebihan dan keagungan serta keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatan Allah dengan namanya yang banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ni maknanya yang pembalas. Nama yang banyak ini menunjukkan hebat. Kalau di kampung kita tu ada nama Mak Rima, nama dia saja 2-3. Mak Rima pun dia, Mak Lipat pun dia, Mak Kebah pun dia, semua dia menunjukkan hebat dia tu. Pun namanya banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya banyak. Al-Hashi, apa lagi? Abu Qasim, Abu Tahir, apa lagi nama-nama Nabi? Banyak nama Nabi. Menunjukkan kelebihan dan keistimewaannya bila namanya banyak. Kita satu je gelarnya. Begitu juga dengan neraka. Begitu juga dengan nama-nama kiamat. Banyak nama-nama kiamat. Menunjukkan bahawa penting dan dahsyatnya hari kiamat itu tersebut. Disebut dengan nama apa? Yaumiddin, hari pembalasan. Al-Qari'ah, hari goncangan. Zalzalah. Nama-nama kiamat menunjukkan bahawa betapa dahsyatnya pada hari tersebut. Maka begitulah Al-Quran, seperti mana yang disebut oleh Syekh Wahb Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Katanya Al-Quran itu punyai nama-nama lain, antaranya Al-Kitab. Quran juga digelar sebagai Al-Kitab, bermaksud himpunan. Yang dimaksudkan dengan dihimpun itu dihimpunkan di dalamnya pelbagai ilmu, kisah dan pengkhabaran. Quran ni dinamakan kitab. Surah Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab. Kitab itu maksudnya dihimpunkan segala ilmu, kisah-kisah pengkhabaran. Alif Lam Mim, Zalikal Kitab, La Raiba Fih, tiada keraguan baginya, hudan lil muttaqin,
petunjuk bagi orang yang betul. Dalam Quran punyai kisah-kisah yang pelbagai. Sama ada kisah yang belum lagi kita tempuhi, iaitu dinamakan nama kiamat hari pada mahsyar, yang belum lagi kita tempuhi, sudah dikhabarkan. Begitu juga dengan kisah-kisah umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Oleh kerana itu, Allah menghantar para nabi dan rasul untuk menyebar dan mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Jadi nabi-nabi ni bilangannya hampir 124,000. Seramai. Habis tu kita ni pun dah penghujung dah. Kan? Hujung dah kita ni. Ya. Rasul sahaja 313. 25 nabi yang disebut dalam Quran yang wajib kita ketahui. Ya. Dan di kalangan itu, dalam surah Al-Ahzab ayat 7 menyebut ada 5 nabi rasul yang disebut sebagai ulul azmi. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Al-Mustafa Habibil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 rasul. Dan setiap rasul ini punyai kaum tersendiri. Dan mereka para nabi ni, subjek utama yang diajar kalau di sekolah ni, subjek utama yang diajar ialah Islam. Nabi-nabi ni tugasnya mengajar Islam. Mengajar Islam. Bermula Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul hanya membawa 2 mesej agenda penting. Pertama apa? Mengajak manusia menyembah Allah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, janganlah kamu sembah selain daripada Allah. Karena itu kita tak tengok para nabi dan rasul ni ada percanggahan. Semua mengajak mesej kepada menyembah Allah. Kerana setiap nabi ni ada bersamanya dengan kaum. Nabi Nuh alaihissalam, kita ambil contoh Nabi Nuh, Allah panjangkan umurnya hampir 950 tahun. Panjang. Kedas ni, Manjur ni, kawasan kita ni, siapa yang umur dah 90 tahun? Ada? Ada lagi? Ha? Tak ada. Tak ada dah kata orang mengajar. Kalau generasi saya memang tak ada. Kenapa? Generasi KFC McD. Dia rapuh cepat patah. Generasi Abang Syah mungkin ada lagi. Ya. Kerana mereka ni tak banyak makan KFC. Jadi kalau jenis makan KFC banyak ni, kalau budak sekolah main-main bola Abang Syah, retak kaki. Mudah pun retak. Kita tu jatuh pokok manggis. Elok tak ada apa. Patah apa tidak. Kerana kita tu makannya tak makan macam budak-budak hari ni. Nabi Nuh umurnya panjang. Berdakwah siang malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku mengajak kaum aku supaya menyembah Allah siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firar. Tak ada siapa pun yang ikut aku kecuali lari. Lari, tuan-tuan. Jadi kita ni kalau orang ajak orang tak nak datang tarawih ni, tak payah berkecil hati. Nabi 950 tahun. Terlalu berat. Lama tu 950 tahun. Tapi kerana kita umat Nabi Muhammad ni, umurnya pendek, tapi Allah berikan Ramadan, pahalanya panjang. Pahalanya besar. Tak padan dengan umurnya. Kerana itu umur Nabi Muhammad 60 ma baina sitin, 60 tahun, 70 tahun sebegitu. Apa ujian Nabi Nuh?
Allah minta buat perahu, buat kapal di atas bukit. Perintah yang sangat berat bagi Nabi. Nabi mengajak kaumnya menyembah Allah. Akhirnya tenggelam kaumnya dalam banjir besar yang sangat dahsyat. Termasuk ahli keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Kita tengok Nabi Musa. Allah takdirkan Nabi Musa lahir ketika Fir'aun mengarahkan supaya anak-anak lelaki dibunuh. Kerana apa? Mimpi kerajaannya tumbang. Takut kerana itu diarahkan anak-anak lelaki supaya dibunuh. Allah takdirkan pada ketika itu lahir Nabi Musa alaihissalam. Allah ilhamkan kepada ibunya supaya mengalirkan Nabi Musa alaihissalam ke sungai Nil. Ditakdirkan Allah membesar Nabi Musa alaihissalam dalam istana Fir'aun. Dibesarkan dalam istana Fir'aun. Tengok cerita. Pengkhabaran begini menunjukkan kepada kita betapa hebat perancangan Allah. Perancangan Allah ni kadang kita tak boleh nak baca dengan akal kita. Kerana itu para Nabi ni keyakinannya sangat kuat. Kita kalah dengan dua benda ni. Tiga benda. Aircon, kipas. Satu lagi hujan. Subuh. Itu je. Itu je jihad kita. Hujan daripada rumah ataupun dalam bilik pasang aircon. Nak bangun subuh lebuh. Pukul 7 payah subuh. Kerana itu tuan-tuan, Nabi Musa alaihissalam sampai dikejar Fir'aun dan pengikutnya, kemuncaknya di belakang musuh, di hadapan laut sungai Nil. Allah perintahkan Nabi Musa mencampakkan tongkatnya, terbelahlah laut sungai Nil, tenggelamlah Fir'aun, selamatlah si pembawa kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Kerana yang membawa kebenaran ini akan ada penentangnya. Kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit punya baik Nabi itu digelar Al-Amin. Tapi bila mula perintah 40 tahun, perintah supaya manusia menyembah Allah, orang dah tak boleh terima dia. Kerana itu ujian para Nabi Muhammad terlalu dahsyat. Lahir bapa tiada. Emak ajak ziarah, ibunya ajak ziarah ayahnya dalam perjalanan pulang. Meninggal ibu. Dipelihara datuknya Abdul Muttalib. Cukup sayang Abdul Muttalib dengan Nabi Muhammad. Mati Abdul Muttalib. Dipelihara Abu Talib. Abu Talib punyai anak yang ramai. Ajak Nabi berniaga ke Syam. Patah balik ke Syam. Kerana apa? Mendapat perkhabaran tanda-tanda kenabian ada pada Nabi. Dihalau orang Mekah. Begitu dahsyat Nabi. Ya, begitu dahsyat Nabi. Oleh kerana itu tuan-tuan, tugas para Nabi ini adalah tugas mengajak manusia menyembah Allah. Dan yang kedua, liutamima makarimal akhlak. Nabi-Nabi ini tugasnya ialah membetulkan akhlak. Nabi Lut alaihissalam contohnya. Mereka punyai perangai yang pelik. Luar tabi'i. Lelaki suka sama lelaki, perempuan suka sama perempuan. Saya sudah sampai ke Laut Mati. Tengok tempat. Tempat Abang Syam. Kalau Abang Syam mandi pun tak apa. Dia tak tenggelam. Laut Mati.
Kerana dia terlalu tepu garamnya, air garam terlalu tepu. Jadi terlentang apa tu, tapi dia berminyak. Jadi kalau nak mandi tu kena bawa air. Kerana kalau air masuk dalam mata pedih, terbari yang tu. Tak ada kehidupan pun. Tak ada hidupan ada dalam tu. Sebahagiannya ilat tu dah masuk dalam kawasan Israel. Dia Jordan dan sepadan sebahagian daripada Laut Mati itu sudah diambil oleh Israel. Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam, kaumnya Islam ajar betulkan, pasangan harus lelaki dengan perempuan. Kaum Nabi Saleh dan kebanyakan para nabi ini diutuskan kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam, sehingga Allah angkat ke langit. Dahsyat Bani Israel ni. Dahsyat. Hampir kesemua Nabi diutuskan kepada Bani Israel. Kerana itu penentangan di antara hak dan batil ini dia berterusan. Kerana itu para Nabi ini dia dibekalkan dengan mukjizat, kelebihan untuk mengukuhkan semangat dan kekuatannya untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi bila kita membaca kisah-kisah para Nabi, kita ketahui bahawa bila ada pembawa kebenaran, akan ada penentang kepada kebenaran. Iza ja'al haq wa zahaqal batil. Tapi Allah menyebut kepada Nabi bahawa jika datang kebenaran, akan lenyaplah kebatilan. Kerana itu benda yang batil, benda yang tak betul ni, kalau kita simpan lama pun dia tak boleh nak simpan. Benda yang tak betul, benda yang buruk, benda yang busuk, dia tetap akan busuk ikut mana pun. Tetapi yang benar ni, walaupun disimpan, disekat, dia tetap akan naik, dia akan tetap muncul. Kerana itu para Nabi dan Rasul, mereka punyai semangat yang sangat luar biasa. Oleh kerana itu kita balik-balik nama-nama Al-Quran, iaitu Alkitab. Yang kedua, dua je. An-Nur. Quran juga disebut sebagai An-Nur. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nur itu ialah menyingkap perkara kebenaran dan menerangkan perkara yang tidak jelas, halal dan haram. Kata Imam Sayuti dalam kitabnya bahawa nama An-Nur itu disebab memberi cahaya petunjuk kepada permasalahan yang jelas dalam hal halal dan haram. Di Quran ini dia menjelaskan perkara yang halal, perkara yang haram. Nak sembelih, nak makan binatang, harus disembelih. Quran menjelaskan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Nak berjual, beli, boleh. Riba tak boleh. Maka begitulah Islam datang membawa Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Kerana itu tuan-tuan, marilah Ramadan yang berbaki seperti mana yang didoakan oleh imam kita tadi, Samia, supaya Allah memberikan kefahaman Al-Quran kepada kita. Jadi Al-Quran ni kita nak faham dia ialah kita kena datang majlis ilmu. Bila kita belajar fiqh, belajar tauhid, belajar tasawuf, pengajian-pengajian tersebut bersumberkan kepada Quran. Jadi tafsirannya itu, rujukannya adalah Quran dan hadis. Jadi kalau kita nak faham, kita nak dekat, cerita-cerita ni mesti datang pengajian. Kalau tak mengaji, kita tak dapat. Saya ingat itulah dua nama yang sempat saya kongsikan pada malam ini. InsyaAllah
kita berjumpa lagi pada tahun hadapan. InsyaAllah lagi insyaAllah ya. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf ambil masa tuan-tuan. Kebetulan saya tadi ada program di Kolej Matrikulasi Gopeng ya. Tadi ya. Sebelum buka puasa tadi ya. Dan insyaAllah kita doa kepada Allah SWT supaya tuan-tuan diberikan kesihatan ya, meneruskan ibadah yang berbaki. Innama a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu yang paling penting adalah penghabisan. Kalau kita berlari, pastikan kita berlari sampai ke garisan penangan. Nah, jangan jadi macam cerita kura-kura dengan anak tengah jalan tidur. Jadi cerita itu menggambarkan kita bahawa kita kena berlari, berjalan sampai habis. Kita dah berjalan berlari hampir 20 hari, takkanlah 10 hari ini tak boleh kita nak habiskan. 10 hari ini. Jadi insya-Allah dengan semangat sebegitu, kesungguhan kita, Allah rezekikan kita dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Cukuplah sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ampun dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, rahmati kami. Rezekikan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rezekikan kami ya Allah anak-anak zuriat kami yang sentiasa melakukan salat. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.